Selamat petang kepada yang menonton segmen 30 Bini bersama dengan Tuan Isam Isam. Episod kali ini kita akan membincangkan topik mana yang lebih baik sama ada beli rumah ataupun sewa rumah. Saya Shiva sebagai moderator pada hari ini. Bersama saya hari ini panel jemputan kita Cik Hiza. Selamat sejahtera Cik Hiza. Selamat sejahtera Cik Shiva. Baiklah, kembali kepada topik kita hari ini. Anda berada di persimpangan dilema, ramai yang berada di luar sana masih bertanya-tanya dan mahu membeli atau masih mahu menyewa atau tiada jawapan untuk kedua-dua ini kerana masih tinggal di rumah keluarga. Ini berlaku kepada golongan muda yang baru menamatkan belajar, yang masih baru dalam bidang pekerjaan dan juga golongan baru berkahwin. So namun tak lupa juga golongan yang sudah lama menyewa namun masih mengambil langkah ke depan untuk membeli rumah. So oleh itu, saya ingin bertanya kepada panel jemputan kita iaitu Cik Iza. Cik Iza, apa pendapat Cik mengenai ini? Terima kasih kepada Cik Shiva. Okey, berkenaan ini saya tiada jawapan yang betul atau salah. Membeli atau menyewa ini adalah sesuatu yang subjektif. Ia bergantung pada keadaan dan pilihan peribadi seseorang. Okey, kita mesti percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan. Keputusan beli rumah ni selalunya ada dilema. Patut ke kita beli atau sewa rumah lebih baik? Ada yang kata beli lebih baik. Ada yang kata menyewa lebih baik pada permulaan. So sebenarnya keputusan untuk menyewa dan beli rumah ni ia bergantung kepada beberapa faktor. Okey, sebentar lagi saya akan ulaskan mengenai ini. Saya serahkan dulu kepada Cik Shiva. Okey, pada pendapat Cik Hiza, apakah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum decide membeli rumah atau menyewa? Boleh Cik Hiza jelaskan berkenaan ini? Okey, terima kasih kepada Cik Shiva atas soalan yang sangat baik. Yang Cik Shiva ada yang bertanya apakah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum seseorang itu decide membeli rumah atau menyewa. Okey, faktor yang boleh dipertimbangkan sebelum seseorang itu untuk decide membeli rumah ataupun menyewa adalah ada 3 faktor di sini yang perlu kita pertimbangkan. Okey, yang pertamanya adalah bagaimanakah kedudukan kewangan seseorang individu tersebut. Okey. Sebelum kita decide untuk menyewa ataupun beli, kita kena melihat kepada faktor kedudukan kewangan kita sendiri. So apa sahaja pilihan yang yang kita sedang pertimbangkan sama ada beli ataupun sewa, kedua-duanya memerlukan komitmen kewangan yang besar. Iaitu kalau sewa memerlukan komitmen dalam segi deposit 10% dan juga sewa pun memerlukan deposit juga. Okey, sekiranya kita tidak melakukan pengiraan dan perancangan sewajarnya terlebih dahulu, kita boleh terjebak dengan hutang yang menimbun dalam sekelip mata. Okey, pertama sekali kita kena tanya pada diri sendiri. Yang pertama kita tanya sekiranya kalau kita bahaskan untuk menyewa, ada tak kos sewa yang akan memakan separuh daripada gaji bulanan kita? Adakah kita sewa tu kita akan rugi pada akan masa depan dan juga adakah kita membeli lebih baik daripada menyewa? Okay, itu yang pertama yang kita kena tanya pada diri lah untuk kita buat decision. And then kedua decision kita perlu adalah jika kita berhasrat untuk membeli rumah sekarang, adakah kita mampu membayar wang pendahuluan down payment sebanyak 10%? Adakah kita cukup mampu untuk menyediakan 10% deposit dan juga bayaran macam fee government dan sebagainya? Okay, yang kedua adalah kita kena decide juga adakah kita layak untuk dapat skim perumahan kerajaan kalau kita membeli. Okey. So, faktor ni sangat penting untuk kita buat decision di mana kedudukan kewangan sangat penting. Sama ada kita perlu meneruskan untuk menyewa ataupun membeli. Okey, yang kedua adalah kita kena tengok dari segi kita punya berapa lamakah tempoh tinggal yang kita inginkan. Okey. Untuk faktor ini, adakah kita mencari tempat tinggal sementara atau kita nak cari untuk didiami seumur hidup kita? Jika kita merancang untuk tinggal dalam jangka waktu singkat selepas membeli rumah, ia mungkin tidak berbaloi dari segi wang ringgit lah.
Kalau selain pada kos pendaluran yang tinggi seperti wang pendahuluan dan pelbagai yuran guaman, terdapat juga bayaran berulang yang perlu kita bayar semasa kita beli rumah. So kalau kita decide untuk tinggal dalam waktu yang singkat, adakah duit yang perlu kita keluarkan untuk bayaran semasa membeli rumah ni adalah kita untung ataupun kita rugi? So semua pelajaran ini mungkin tidak berbaloi kalau kita decide untuk melihat dari kita. So semua pelajaran ini mungkin tidak berbaloi lah jika kita hanya melihat dalam tempoh tinggal jangka pendek. Kalau kita decide untuk tinggal di tempat itu dalam jangka pendek, boleh artinya akan memberi kepada keuntungan kita. So yang ketiga adalah faktor yang perlu dipertimbangkan untuk kita membeli dan sewa adalah apakah keperluan dan pilihan kita sendiri. So mengetahui keperluan dan pilihan gaya hidup kita juga membantu dalam urusan menyewa dan membeli rumah. Walaupun dia tak mungkin kelihatan macam dia, walaupun mungkin kelihatan tidak penting pada awalnya, ia memainkan peranan yang penting dalam membantu kita membuat keputusan. Sebagai contoh, kita mungkin memerlukan tempat yang berhampiran dengan sebagai contoh kita sebagai orang yang dah berkahwin dan kita mungkin decide untuk membelikan tempat yang berhampiran dengan sekolah yang bagus untuk anak-anak pada masa depan. Atau kita mungkin lebih suka tinggal di kawasan yang khas lagi macam Muria yang ada commercial area dan ada transportation hub, mungkin kita lebih prefer untuk membeli, so kita boleh decide untuk beli di kawasan tersebut. Kalau kita selain itu, kalau tidak seperti menyewa rumah, kalau kita membeli dia memberi sesuatu hak sepenuh kepada kita. Okey, itu adalah 3 faktor yang utama yang perlu kita pertimbangkan untuk kita decide sama ada membeli atau menyewa rumah untuk jangka masa pendek dan juga masa panjang. Okey, saya serahkan kepada Cik Shiva untuk soalan seterusnya. Okey, terima kasih Cik Hiza atas penerangan yang cukup bagus sebentar tadi. Namun mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan kita yang masih bujang atau masih tinggal di rumah keluarga nak tahu kebaikan dan kekurangan sewa dan beli ini. So boleh Cik Hiza jelaskan berkenaan ini? Okey, terima kasih pada Cik Shiva atas soalan yang sangat baik dan yang perlu saya jawab. Okey, dalam mempertimbangkan kebaikan dan kekurangan membeli dan menyewa rumah dekat Malaysia ni, sekiranya kita menghadapi kesukaran untuk keputusan, saya ingin jelaskanlah, ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang pertimbangan kebaikan dan kekurangan untuk rakan-rakan semua. Okey, untuk menyewa, kebaikannya adalah dia dari segi kos pendaluran yang tinggi, dia tak ada kos yang tinggi berbanding kita membeli. Kalau permulaan kita baru melangkah ke alam pekerjaan, so untuk decide untuk menyewa adalah lebih baik daripada membeli. So dekat situ kita tak perlu berfikir banyak untuk kita tak perlu fikir banyak untuk mencari wang yang banyak untuk bayar deposit. Okey, juga kepada golongan yang baru kahwin, so decision untuk menyewa adalah lebih baik jika kita baru nak mula langkah untuk menabung untuk bayar deposit. Okey, yang keduanya, kalau sewa ni dia tak ada bayaran berulang seperti cukai harta dan kos penyelenggaraan. So kalau kita sewa ni dia lebih kepada sewa, dia hanya bayar sewa bulanan juga. Kalau duduk apartmen dia ataupun flat hanya membayar kos utility, bil air, bil api. Kalau untuk membeli ni kita kena kita perlu berfikir tentang kos yang berlanjutan seperti kos panggil maintenance fee dan juga sinking fund dan juga cukai harta dan sebagainya. Okey, kekurangan menyewa ni adalah salah satunya adalah kemungkinan kita akan temui tuan rumah yang agak strict dan juga yang agak teruk. Dan yang kedua, kekurangan adalah kita mungkin berlakunya kenaikan sewa bulanan secara tiba-tiba ataupun secara mendadak yang memungkinkan kita terpaksa berpindah. Okey. Seterusnya kelebihan dan juga kekurangan kita membeli rumah. Okey,
kalau kelebihannya adalah untuk jangka masa panjang, sebenarnya untuk ia berfungsi sebagai salah satu bentuk pelaburan. So kalau kita dari segi kelebihan ni, kalau in case kalau kita nak duduk di situ, kita boleh guna sebagai pelaburan lah untuk menyewa dan sebagainya. Okey, yang kedua, dia punya kelebihan adalah kita akan memiliki rumah itu sepenuhnya lah. So decision untuk membuat decoration ataupun sebagainya, kita boleh inilah decide untuk buat. Okey, kekurangan membeli ni adalah kos pendahuluan yang tinggi pada awalnya dan pembayaran yang berbeza. So boleh jadi kita akan terikat dengan loan yang jangka masa yang panjang, dan juga kita perlu memikirkan kos-kos yang berlanjutan seperti kos maintenance fee dan juga cukai dan sebagainya. Okey, kekurangan yang kedua adalah kewangan terikat selama beberapa dekad. So mungkin kalau mengambil loan, kita akan terikat dengan bayaran bayar bulanan rumah dengan bank. So memilih antara membeli dan menyewa bukanlah mudah, ibarat dikan penuh suka dan dikiri penuh suka. Tapi yang memilih satu pilihan ni, membeli atau menyewa rumah adalah di tangan seseorang individu tersebut. Okey, saya kembali kepada Cik Shiva untuk soalan seterusnya. Okey, terima kasih atas penerangan sebentar tadi, Cik Hiza. Okey, soalan seterusnya ialah apakah faktor-faktor yang menyebabkan kebarangkalian orang lebih prefer untuk menyewa? Okey, terima kasih Cik Shiva atas soalan yang sangat baik. Faktor-faktor yang menyebabkan kebarangkalian orang lebih prefer untuk menyewa adalah pertamanya adalah bila rumah kita ada beberapa faktor yang menyebabkan kebarangkalian orang lebih prefer untuk menyewa. Adalah yang pertama ialah bila harga rumah terlalu mahal berbanding kadar sewa. Okey, dalam fasa sekarang harga hartanah memang agak tinggi. Kalau kita nak beli pasport sederhana pun mungkin sekitar dalam 200,000 dekat Lembah Kelang, dan kondominiumnya mungkin 300,000 ke atas. Kalau rumah teras pun agak mahal, mungkin rumah teras pun agak mahal. So mungkin yang besar dalam 400. So untuk setengah kita mungkin agak sangat struggle lah untuk membayar jumlah amount yang tinggi untuk bayar bulanan kepada bank. Kita mungkin akan kira-kira juga dengan kos yang perlu kita bayar, kos sampingan seperti fee penyelenggaraan semua. Kalau sewa, kita dah boleh jimat banyak kat sini. Contohnya kalau kita sewa rumah 2 tingkat berharga 500,000, mungkin harga sewa dalam lebih kurang 1,500 dekat Lembah Kelang. So kalau nak ikutkan hartanah yang ada aliran tunai positif sekarang ni, kalau ada pun mungkin persepuluh kos rendah. Ini makna boleh jimat, kita dah boleh jimat compare kepada bayar bulanan bulanan sewa yang rendah berbanding kita bayar bulanan tinggi. So dekat sini mungkin kita prefer untuk menyewa tu mungkin disebabkan rumah terlalu mahal dan kita tidak bersedia lagi untuk membeli. So yang kedua, dia punya yang kedua adalah mungkin orang menyewa ni dia masih belum mampu beli. Beli rumah ni kita boleh melibatkan banyak belanja. Untuk rumah second hand, kita kena dapatkan 10% deposit dari harga jual. Kos kita kena include kos penguaman, duty stamp dan sebagainya. Untuk rumah yang berharga 200,000 ni mungkin kita perlukan sekitar dalam 20,000 untuk buat belian. So yang pastinya disebabkan kos untuk membeli rumah ni sangat tinggi. So dia punya decision tu mereka mungkin decide untuk menyewa dulu. Okey, yang ketiga. Boleh yang ketiga, orang menyewa ni boleh jadi dia tak mahu lagi terikat dengan apa-apa perjanjian untuk dengan loan. Kalau kita sewa,
kita ni bebas untuk berpindah di akhir perjanjian, di akhir tempoh perjanjian sewa. Lebih-lebih lagi kalau orang yang bekerja jenis bekerja yang berpindah randah, so memang selalu orang bekerja yang berpindah randah ni mereka decide untuk menyewa dulu lah. Kalau beli dia macam lebih kurang fleksibel. Mungkin dia tak nak macam beli lagi, so dia decide untuk sewa dulu. Kalau dia beli, rumah tu mungkinlah akan terpaksa disewakan atau mungkin dijual. So dari sini bukan mudah nak uruskan sewa rumah kalau jaraknya jauh. Ada juga situasi yang mana lokasi rumah yang kita beli dah jadi, ada orang tu beli dah jadi tak sesuai untuk duduk. Boleh jadi dia tersilap beli, tiba-tiba rumah tu berlaku kesesakan jalan yang tinggi ataupun dia tak selesa dekat duduk area tu. So mungkin dia terpaksa jual dan sebagainya. So faktor yang kebarangkalian orang lebih prefer untuk menyewa adalah orang tak nak terikat dengan terikat dengan apa-apa kontrak lah. So selepas itu boleh jadi juga orang yang prefer untuk menyewa ni dia nak kurangkan risiko kewangan. So dia prefer untuk menyewa sebab apa? Sebab dia nak kurangkan terdedah pada risiko kewangan. Kalau beli rumah melalui pinjaman ni, dia punya tanggungan yang besar. So mungkin bakal menyebabkan perubahan gaya hidup. So kalau dulu mungkin dia boleh menyimpan banyak, so sekarang ni dia tak boleh nak simpan banyak. So itu saja daripada saya. Okey, saya serahkan kembali kepada Cik Shiva. Okey, Cik Hiza sangat jelas penerangan tadi. So, soalan seterusnya ialah bagaimana pula untuk individual menentukan sama ada anda mampu membeli rumah atau tidak? Okey, terima kasih soalan daripada Cik Shiva yang sangat jelas. Okey, orang mesti tertanya bagaimana seorang individu ni nak tentukan yang kita ni layak untuk beli rumah atau tak. Okey, cara yang terbaik untuk kita nilai kepersediaan kita adalah dengan menghitung debt service ratio, itu dipanggil sebagai DSR. Iaitu DSR ni adalah nisbah jumlah hutang kita kepada pendapatan bulanan. DSR ni dia membayangkan sama ada kita ni akan boleh memperoleh pinjaman perumahan ataupun tak. So dia punya nilai DSR ni yang baik, dia akan buktikan kepada bank lah yang kita ni mampu membayar ansuran bulanan sepanjang tempoh pinjaman. Secara umumnya bank ni dia tidak akan menerima DSR yang lebih 70%. So kalau ada rakan-rakan semua yang yang tak tahu kira DSR, perlukan perkhidmatan daripada kami boleh membantu untuk mengirakan tuan-tuan dan perempuan punya DSR. So dari situ kita boleh tahulah sama ada tuan-tuan dan perempuan layak atau tidak. So apa-apa pun rakan-rakan semua boleh kontak kami lah di Tetuan Asal Islam untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan DSR. So saya serahkan kembali kepada Cik Shiva. Okey, soalan seterusnya, sekarang memandangkan kerajaan Malaysia sudah menyediakan banyak bantuan kepada rakyat. So adakah sebarang insentif kewangan jika membeli rumah sekarang? Cik Hiza? Okey. Disebabkan COVID yang melanda dunia, Malaysia mengambil beberapa inisiatif pasaran perumahan baru pada tahun 2020. Bagi inisiatif ini membantu rakyat yang ingin membeli rumah pertama dan kedua. Inisiatif ini dilakukan untuk bagi rakyat yang ingin memperoleh harga diskaun dengan manfaat yang beberapa langkah baru yang kerajaan sediakan. Yang pertama ni inisiatif pasaran perumahan yang telah disediakan oleh kita punya kerajaan adalah kempen pemilikan rumah HOC. Kempen ini di bawah Pelancaran Semula Ekonomi Negara Pencana pada bulan Jun tahun lepas 2020. Kerajaan kita telah mengumumkan memperkenalkan semula kempen pemilikan rumah atau dipanggil sebagai Home Ownership Campaign atau HOC
di mana seluruh negara di mana kerajaan menawarkan pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman. Okey, pengenalan semula HOC ini adalah tujuan untuk merancangkan pasaran hartanah dan meringankan beban pembeli rumah berikutan penularan wabak COVID-19. Okey. Pembeli rumah di Malaysia ni yang membeli hartanah dalam pasaran primer dari 1 Jun 2020 hingga 31 Mei 2021 akan menikmati pengecualian penuh duty stamp bagi rumah berilat antara RM300,000 hingga RM1 juta. Okey, pembeli yang penjimatan duty stamp sebanyak RM11,000 apabila membeli hartanah kediaman berharga RM600,000 melalui HOC. Okey, bagi hartanah yang bernilai RM1 juta hingga RM2.5 juta ni, duty stamp ni hanya 3% akan dikenakan. Kalau sebelum ni 4%. So kita punya saran ni dia dah buat pengecualian duty stamp melalui kempen HOC ni. Yang keduanya kempen dia ada pengecualian berikutan penularan wabak COVID-19 ni. Kerajaan juga mengambil inisiatif pengecualian CKHT boleh yang boleh membuka lebih banyak peluang hartanah subsil. So dalam pembentangan perdana yang diumumkan tahun lepas, kita punya kerajaan telah membuat pengecualian pembayaran CKHT cukai keuntungan sebanyak 5% bagi rakyat Malaysia yang bagi hasil penjualan hartanah bermula pada 1 Jun 2020 hingga 31 Disember 2021. Okey. Jika selama ini kita berkira untuk membeli rumah subsil, so kalau musim sekarang ni memang masa yang sesuai lah untuk kita mencari kerana kita akan boleh merundilah tawaran yang lebih baik dengan pemilik disebabkan oleh pengecualian CKHT, cukai keuntungan hartanah. So yang ketiga dan seterusnya adalah skim perumahan yang masih berjalan pembeli kali pertama. Okey. Selain pada inisiatif HOC iaitu pengecualian duty stamp and then pengecualian CKHT, cukai hartanah, cukai keuntungan hartanah, kerajaan juga mengambil inisiatif dengan membuat skim perumahan di mana kita di bawah ini ada beberapa skim yang akan saya sebutkan. Di antaranya adalah skim perumahan belia SPB. Okey, skim ini merupakan hasil kerjasama antara 3 pihak iaitu Bank Simpanan Nasional BSN, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Cagamas. Jika kita golang daripada bujang dan baru saja kahwin, kita boleh ambillah skim ni dan memohon pinjaman 100% bagi membiayai rumah tama kita berharga RM100,000 hingga RM100,000. Okey, di bawah Belanjawan 2020, kerajaan telah mengumumkan SPB akan dilanjutkan sehingga Disember 2021. So, rakan-rakan yang ingin membeli rumah, so memang berpeluanglah tinggi untuk kita mendapat skim perumahan belia yang disediakan kerajaan hingga Disember 2021. So, turut ditawarkan adalah bantuan ansyuran bulanan sebanyak RM200 bagi tahun pertama yang dihadkan pada 10,000 unit rumah. So, kita sebagai inilah diharapkan tuan-tuan dan puan-puan mengambil peluang yang sangat baik ini yang disediakan oleh kerajaan. Yang keduanya, skim yang disediakan oleh kerajaan sekarang ini adalah residensi wilayah ataupun dipanggil singkatannya adalah skim rumah wet yang dikaskan untuk pembeli kali pertama dalam kalangan kumpulan berpendapatan rendah ke sederhana. Program ini menawar pelbagai hartanah di wilayah-wilayah persekutuan. Okey. Program yang untuk residensi wilayah ni adalah dia ada hanya 3 wilayah iaitu wilayah Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Ada harga yang mampu milik lah diorang skim ini disediakan. So ini skim ini hanyalah untuk pembeli yang buat kali pertama lah yang nak beli rumah. And then yang ketiga adalah skim dana rumah mampu milik Bank Negara Malaysia.
Okey, dana rumah mampu milik yang disediakan oleh BNM ini telah menubuhkan $1.1 bilion daripada pembelian yang lebih rendah, iaitu 3% membantu pembeli kali pertama membeli rumah berharga sehingga RM300,000. So, bagi anda memang layak untuk memohon ini sekiranya berpendapatan bulanan RM4,360 ke bawah. So, dana yang ditawarkan ini dalam tempoh 2 tahun boleh Januari 2009 atau sehingga ia habis digunakan. So, selepas itu kita dinasihatkan oleh rakan-rakan semua untuk mengambil peluang yang ada di luar yang disediakan oleh kerajaan Malaysia yang untuk meringankan beban rakyat dan juga untuk membuat untuk memastikan kesejahteraan rakyat. So bagi yang ingin memohon bolehlah ke laman website skim-skim yang saya sebutkan dan yang saya sebutkan sebentar tadi. So untuk decision membeli dan menyewa ni adalah sesuatu decision yang bukan decision yang perlu decision untuk membeli rumah ni adalah bergantung pada individu tersebut lah, sama ada dalam tempoh jangka pendek ataupun panjang. Okay, saya serahkan kembali kepada Cik Shiva atas pertanyaan saya sebentar tadi. Okey, terima kasih Cik Hiza atas info yang sangat bagus tadi. Okey, sekadar itu saja perbincangan pada hari ini dengan topik mana yang lebih baik sama ada beli atau sewa rumah. So saya mengucap terima kasih kepada Cik Hiza sebagai panel kita pada hari ini. Jangan lupa stay tune untuk next topik kita 30 minit bersama Islamista. Jangan lupa like, share, komen social media kita. Terima kasih semua. Terima kasih.